So pelajar, so apa pun kita mula kelas online kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, baik, selamat pagi semua dan selamat pagi semua dan kita tengok berapa yang dah masuk. So ada 33. Baik, so cikgu harap kamu semua okey di sana. So kalau ada apa-apa perbincangan kita nanti pelajar boleh melalui chat apa-apalah berkaitan. Cikgu tengok ada yang WhatsApp cikgu secara personal dan jika kamu ada isu berkaitan dengan isu Sukarjaya, cikgu haraplah kamu melalui ketua yang telah dilantik lah, dan cikgu tidak selesa kamu WhatsApp cikgu secara personal lah. Okay, kamu hormatilah privasi cikgu. Okay, kamu boleh melalui, kalau boleh melalui medium ni ada nak tanya boleh tanya kepada chat ni apa pesan kepada kawan-kawan yang lain. Kalau ada apa-apa isu ke terus saja kepada chat ni, supaya kadang-kadang kamu punya isu tu kawan-kawan lain juga mungkin ada soalan yang sama dan cikgu akan bagi jawapan secara keseluruhan so boleh dapat, ataupun jika ada bolehlah menghubungi ketua. Kalau Kejaya ni cikgu ingat kita lantik Firdaus Firdaus kita lantik sebagai wakil, dan cikgu kurang selesa kalau kamu WhatsApp cikgu personal. So berkaitan dengan apa-apa Kejaya, awak boleh berhubung terus masa perbincangan kita dan juga terus berkaitan dengan Firdaus so Firdaus akan bersama cikgu lah. Kalau tidak banyak WhatsApp masuk jadi kamu kena faham pensyarah ni juga manusia, dia ada privacy time dia. So jangan masuk boundaries tu jangan masuk boundaries tu. So kena berhati-hati. So kalau ada apa-apa isu-isu saja yang berkaitan dengan Kejaya ataupun ada soalan-soalan, pelajar tu saja masuk dalam soalan sebab cikgu akan buka sebenarnya soalan antara 5 hingga 10 minit. Cikgu akan buka 5 minit lah jika ada soalan sebelum cikgu habiskan kelas. Dan kalau tak ada, cikgu akan tamatkan. Dan kiranya ada kadang-kadang soalan tu timbul, so pelajar boleh melalui kalau urgent sangat benda tu boleh melalui Firdaus so Firdaus akan melalui cikgu lah so kalau tak ada apa-apa berkaitan dengan Kejaya, so be professional kita bincang secara pelajar dengan seorang guru. Okay, so pesanan cikgu kepada pelajar-pelajar, jangan masuk ke tahu boundaries tu, jangan personal message berkaitan dengan bukan tak boleh tetapi kena faham privacy cikgu Okay. Jadi cikgu lihat banyak soalan-soalan yang berkisar berkaitan dengan assignment. So cikgu nampak Dr. Jasmi sudah masuk masuk ke dalam Lantera. Jadi awak check Lantera tu dari semasa ke semasa. Dan cikgu suka pelajar-pelajar yang ada inisiatif. Dia melihat sesuatu dia daripada luar kotak. So dia tak terlalu rigid structure sangat sebab terlalu menumpu pada elemen-elemen je. Jika kamu rasa kamu boleh beri yang terbaik, berikan yang terbaik. Okay, jangan fokus kepada kadang-kadang tanya soalan-soalan yang cikgu lihat soalan-soalan tu terlalu mungkinlah mungkin kamu lihat boleh tengok benda itu daripada sudut yang lebih kreatif lah macam mana kamu nak jadi benda menjadikan lebih okey lagi. Okay, sebab Kejaya ni sebenarnya benda yang perlukan kreativiti dan inovasi Okay. So Firdaus, baik cikgu, kami akan kumpulkan soalan nanti, maaf dari pihak kami cikgu. Okay, tak apalah sebab awak mungkin bersama dengan cikgu first class. Jadi cikgu mungkin kamu tak dapat kenal lagi macam mana cikgu pengajaran cikgu So bagi cikgu cikgu kaedah pengajaran cikgu sebenarnya santai tetapi bermaklumat. So kira ada masalah, ada apa-apa boleh ajukan kepada berkaitan Kejaya, boleh je melalui platform WhatsApp group WhatsApp group. Dan kalau jika ada isu-isu yang betul-betul urgent atau bersifat personal betul-betul personal, yang lain boleh berfokus kepada terus kepada Firdaus lah. So kita lantik Firdaus sebab apa-apa nanti cikgu boleh jumpa Firdaus. Kalau benda itu memerlukan perjumpaan face to face, jadi cikgu akan panggil Firdaus untuk datang ke pejabat cikgu. Okay, jadi itu cikgu lihat boleh membantu kelitinan dalam kehidupan universiti. So baik pelajar hari ini So hari ini kita masih lagi membincangkan
kita kena tahu sebelum apa-apa dalam ilmu yang kita belajar, kita kena faham apa sebenarnya yang berkaitan dengan perkembangan kerjaya dan kenapa kita perlu belajar dan kenapa kita kena tahu dan kenapa perkembangan kerjaya ini penting dalam kehidupan kita, livinghood, dalam kehidupan kita seharian dan untuk orang lain. Dan bagaimana bila kita berhadapan dengan isu-isu kerjaya, bagaimana kita as a counselor kita boleh membantu pelajar-pelajar ataupun klien kita. Jadi dalam apa-apa ilmu, sekurang-kurangnya kita kena bertanya 3 benda. Kita kena bertanya 3 benda ataupun 3 perkara bila kita belajar suatu ilmu. So yang pertama sekali kita kena tanya, apa itu perkembangan kerjaya? Apa perkembangan kerjaya? Jadi kita akan melihat dari segi pengenalan, sejarah, definisi. Yang kedua kita tanya kenapa kita perlu belajar perkembangan kerjaya ni. Kenapa kita perlu tahu maklumat perkembangan kerjaya ni. Jadi di situ akan membuatkan kita lebih mengetahui apakah faktor-faktor, apakah kesan, apakah sebab akibat daripada sesuatu disiplin ilmu itu. Dan yang ketiga, kita kena tanya, jika berlaku apa-apa isu ataupun masalah yang berkaitan dengan kerjaya, bagaimana untuk aku membantu? Bagaimana kaedah yang aku boleh lakukan untuk membantu klien? Jadi benda 3 perkara ni perlu semat di dalam hati kita apabila kita menggunakan kelas. Supaya kita akan sentiasa terfokus. Kalau tidak dia akan berlalu seperti angin lah. Angin macam tu saja. Jadi bila pelajar tidak dapat maklumat yang lengkap daripada nota, mungkin merujuk kepada lecture dan pelajar akan pergi juga kepada bacaan-bacaan atau sumber-sumber tambahan untuk menambahkan ilmu. Sebab pelajar hari ini dunia yang semakin mencabar, kalau kita lihat ramai pengalaman cikgu sebagai seorang guru bimbingan, ramai bukan sahaja pelajar-pelajar yang bermasalah, kadang-kadang pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi juga, apabila mereka belajar mereka rusing. So what the end of the process learning. Jadi apa aku nak buat benda ni? So bila habis belajar mereka berhenti setakat situ dan kadang-kadang ada yang tak kerja, dan sekarang ni lebih mencabar apabila kita berhadapan dengan satu situasi iaitu COVID-19, iaitu banyak kalau kita tengok pekerjaan, sektor-sektor pekerjaan tutup, ada yang diberhentikan kerja, ada yang bayar 50% je gaji. Jadi adakah career ini berkaitan dengan kerja saja semata-mata? Bagaimana kita nak perkembangkan? Jadi penting kita sebagai seorang kaunselor memahami isu ini untuk kita faham dulu diri kita yang pertama, dan kita memahami persekitaran dan kita boleh membantu. Bagaimana kita nak dapatkan kerjaya, dan kerjaya ni, kekuatan kepada kerjaya ini adalah apabila kita dapat menguasai maklumat. Maklumat kerjaya. So maklumat yang penting sekali pelajar-pelajar perlu tahu adalah, pertama sekali adalah maklumat tentang diri. Diri itu apa? Dia mesti kena tahu personality. Personality dia macam mana? Apa minat dia? Sebab manusia ni minat yang berbeza. Ada orang suka memancing, ada orang rasa memancing tu buang masa, ada orang suka mendaki gunung, ada orang kata mendaki gunung tu buang masa, lagi baik aku baca buku, lagi baik aku pergi sukan, lagi baik aku pergi berniaga. Itu minat dia. Minat orang ni berbeza-beza. Dan kenapa mereka membuat itu? Kadang-kadang kita tengok ramai kan, satu geng naik motor ramai-ramai. Kalau kita fikir, kalau kita yang tak minat dengan bidang motor ni, apalah dia buang masa kan. Ada masa ni, buatlah benda lain kan daripada ramai-ramai, tunjuk tengok-tengok benda ni. So kita tak minat benda tu, tapi ada orang lain minat. Jadi minat manusia ni berbeza. Berbeza, dan seterusnya nilai. Ada kadang-kadang orang bekerja sebab dia rasa kalau aku kerja aku nak menjana keuntungan. Ada orang yang bekerja aku nak beri sumbangan. Ada juga yang bekerja kerana dia rasa aku nak membantu. Ada juga yang bekerja kata aku nak mengekspreskan nilai estetik aku. Jadi kan berbeza kan nilai itu. Jadi apabila kita melihat daripada sudut personality, minat, nilai dan keupayaan, ada orang boleh baiki motor. Ada orang tak pandai, kan ada orang pandai baca buku, ada orang tak minat baca, dia suka baiki. Jadi semua faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan untuk kita mengenali manusia itu. Jadi kita mengenali diri kita daripada perspektif personality, minat kita, nilai dan keupayaan kita dan pencapaian akademik. Jadi dengan kita mengenali diri kita, iaitu aspek yang pertama kita kena tahu dalam maklumat perkembangan kerjaya, iaitu mengenali diri manusia itu, dan kita kena faham bahawa manusia itu unik, iaitu mempunyai minat, nilai, pencapaian dan keupayaan berbeza. Antara adik-beradik pun berbeza. Kadang-kadang antara anak kembar yang seiras, monozygote ataupun identical twin, iaitu sama pun berbeza. Jadi kenapa manusia ini dijadikan berbeza? Kerana persoalan dia, kerana dunia kita hari ini juga memerlukan
pekerjaan yang berbeza dan memerlukan personaliti, minat dan keupayaan yang berbeza. Jadi ini adalah tugas kita sebagai kaunselor, iaitu kita belajar ilmu-ilmu psikologi, iaitu mengenal manusia dan kita kenalkan potensi manusia itu dan kita nak letakkan di tempat yang betul supaya ia dapat berkembang. Ya pelajar, cuba tengok Kalau lah katakan pokok kelapa tu kita letak dekat tanah gambut, okay? Dia tidak berkembang. Bukan sebabkan kadang-kadang benih itu tak betul, kadang-kadang tanah tu juga tak betul. Sebab kita tahu bahawa pokok kelapa perlu di tanah pasir. Jadi kita letak persitaran kerja dia salah. Jadi dia tidak boleh berkembang. Sebab kita tidak potensi dia tidak sebegitu di tanah itu. Okey? Dan kadang-kadang kalau kita tengok kita tanam pokok bakau dekat tanah gambut pun tak jadi. Kalau kita letak pokok kelapa sawit di tanah gambut, dia jadi. So kenapa benda ini terjadi? Adakah kita boleh salahkan sahaja semata-mata benih itu ataupun personality? Jawapannya tidak. Jawapannya ada faktor-faktor lain yang menyumbang, hari ini kita akan sentuh. Ada juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada perkembangan kejayaan. Antara salah satunya adalah kita kata match. Dia sepadan antara persekitaran kerja dan juga personality. Seperti ibarat pokok tadilah, benih kita kena kenal benih itu. Macam mana? Dan kita kena letak di pasir yang betul. Okey? Tetapi apabila dia letak di pasir yang betul, dia juga tidak berkembang. Kalau kita tidak membajainya dengan baja, dengan air, dengan sinaran matahari dan elemen-elemen persekitaran yang lain seperti di tempat kerja. Kita ada macam layanan, ada motivasi di tempat kerja. Kita ada social kata link, kita ada rakan sekerja yang baik. So kita sentiasa menambah ilmu, diberi ruang untuk menambah ilmu dan kemahiran dan benda-benda itu juga boleh mengembangkan pekerjaan, mengembangkan elemen pekerjaan. Jadi pelajar-pelajar, cuba pelajar bayangkan bagaimana kita nak membesarkan satu pokok kelapa itu. Pertama kita kena kenal benih. Ini adalah benih pokok kelapa. So kita kena faham apakah ciri-ciri benih pokok kelapa itu. Dan kita kena letak di pasir ataupun tanah yang betul. Jadi tanah itu ibarat persekitaran kerjaya atau kerjaya. Jadi apabila kita tanam, kita perlu baja, kita perlu jaga. Ini ibarat macam mana kita di dalam satu kerja, walaupun kita minat, katakan kita minat menjadi seorang guru. Jadi bila kita masuk dalam setengah kita perlu tu pekerjaan atau situasi, kita kena tambah ilmu, kita kena tambah kemahiran, kita kena kembangkan. Kita perlu bajai diri kita dengan ilmu dan kemahiran untuk kita kembangkan kerjaya kita. Supaya kita akan sentiasa berkembang akan. Dan apabila pokok tu besar, dia boleh memberi manfaat pula pada orang lain. Bila pokok tu besar, dia dah ada buah, buah itu boleh beri manfaat pada orang lain. Begitulah kita sebenarnya manusia. Iaitu kita memberi sumbangan melalui kebolehan yang kita ada. Tetapi bagaimana kita perlu ada platform. Jadi platform kita adalah kerja. Jadi di dalam kita memahami, kita faham tentang maklumat perkembangan kejayaan ini dengan harapan apabila kita masuk ke fasa seterusnya, iaitu kaunseling kejayaan, kita sudah ada maklumat yang kita boleh bantu kepada klien kita bagaimana untuk ia berkembang. Jadi kita kena fokus kepada kekuatan klien dan sumber klien yang ada untuk ia terus berkembang supaya ia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Seperti pokok kelapa apabila sudah besar, apabila dia ada batang, apabila ada buah, dan dia akan beri manfaat pada orang lain. Buah dia boleh kita makan, boleh kita air dia boleh kita minum, pokok yang rendah boleh kita pakai kita berteduh. Dan begitulah sebenarnya dalam proses kehidupan kita, iaitu kita manusia. Memang potensi dan fitrah kita untuk memberi sumbangan kepada orang lain, untuk memberi sumbangan kepada orang lain, tetapi ia perlukan satu ilmu, iaitu ilmu psikologi dan juga maklumat kejayaan. Yang ini yang kita belajar hari ini, supaya dengan ilmu ini dan kemahiran yang kita ada ini, kita dapat membantu bukan sahaja diri kita, tetapi kita juga boleh bantu orang yang terdekat dengan kita dan juga orang-orang masyarakat di luar sana. Baik, itulah kepentingan. So hari ini kita tengok sedikit nota, nota yang kita boleh tengok dan ada sedikit kita lihat sedikit sejarah perkembangan kejayaan. Okay. Baik. So boleh nampak ke nota belajar? Nampak cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, ini adalah sedikit perkembangan kejayaan history Ada nota tambah, kita baca sikit So kita sebenarnya ulang kaji je lah
So kita kena lihat balik perkembangan kejayaan ini sebenarnya berlaku pada zaman industri. Industri yang kita tengok dia berkembang industri. Sebab kita tengok pada zaman di Eropah sana, di Eropah sebenarnya dia melalui fasa gelap sebenarnya. Dia melalui fasa gelap kemunduran sebab dicengkam oleh, ketika itu dicengkam oleh padri atau agama. Itu sebab kalau kita baca sejarah balik di sebelah sana, mereka melalui dia panggil dark age, zaman kegelapan, di mana zaman itu adalah dikuasai oleh pendeta-pendeta agama dan mereka sebenarnya tidak mahu rakyatnya itu berkembang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agar mereka tidak memberontak. Jadi itu sebab pelajar manusia kita tak boleh halang fitrah manusia itu untuk berkembang. So cara mereka berkembang adalah mereka ingin dapatkan maklumat dan dengan maklumat itu mereka akan membuat sesuatu atau memperkembangkan diri dia. So berlakulah sebenarnya iaitu zaman pengembangan ilmu, iaitu dipanggil Renaissance. Renaissance iaitu rakyat-rakyat Eropah pada ketika itu ada semangat inquiry yang tinggi, iaitu semangat untuk belajar yang tahu kerana ada pertembungan tamadun ketika itu. Iaitu pertembungan tamadun, iaitu tamadun Islam dan juga tamadun Barat. So kita tahu ketamadunan Islam pada ketika itu, perkembangan ilmu di kota Baghdad pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. Di situ kita lihat orang-orang Islam atau tokoh pada kegemilangan Islam, the golden age of Islamic civilization, ketamadunan Islam itu berkembang dengan begitu pesat. Banyak teori-teori yang dikeluarkan oleh contohnya Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Makaswi, lepas tu banyak lagi lah kalau kita tengok Al-Mawardi. Mereka meruatkan tamadun-tamadun macam contohnya Ibn Sina dia kenal sebagai Avicenna, Ibn Rushd dikenal sebagai Averroes. Jadi nama-nama ini sebenarnya ada nama Islam apabila pertembungan antara budaya Islam yang mementingkan ilmu dan juga budaya Barat yang masa itu mengalami kegelapan kerana mereka dicengkam oleh pendeta-pendeta Kristian yang yang mereka kitab yang mereka gunakan seseleweng dan mereka tidak menggalakkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan berbanding dengan masa itu tamadun Islam yang memang menggalakkan umatnya untuk mencari ilmu, sehingga ada satu hadis mengeluarkan wajib antara kamu untuk menuntut ilmu dan tuntutlah ilmu daripada Buayan hingga ke Liang Lahat dan tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Jadi Islam itu menggalakkan umatnya untuk berkembang. Jadi kalau kita tengok perkembangan ilmu pada Golden Age itu telah dimonopoli ataupun telah diterajui dan tamadun Islam pernah lead dunia kerana apa? Kerana perkembangan ilmu. Jadi pertembungan tamadun itu membuatkan Eropah di sana pada zaman Eropah itu telah bertembung. Jadi bila ada yang sarjana-sarjana yang pergi ke Andalusia di Sepanyol untuk mempelajari ilmu, mereka balik, mereka melihat bahawa tokoh-tokoh pendeta ini cuba mencekam pemikiran rakyat dia supaya tidak berkembang. Bagaimana? Dengan tidak menyebarkan ilmu. Jadi berlakulah dipanggil zaman Renaissance, iaitu semangat inquiry. Semangat inquiry iaitu semangat untuk menuntut pengetahuan, dia berkembang hinggalah jadi zaman industri. So zaman industri ini, di situlah kita lihat berapa perkembangan kejayaan pada ketika itu berkembang dengan drastik, iaitu digelar sebagai industri, iaitu pada ketika itu manusia telah mencipta mesin untuk bekerja dengan mesin. Dan bila berlaku sebegitu, kita melihat apakah satu ledakan yang terjadi pada ketika itu adalah kemajuan teknologi. Jadi ada penggunaan tenaga elektrik, ada penggunaan jentera pertanian, ada penggunaan petroleum menggantikan arang batu dan penggunaan keludi menggantikan besi. Jadi perkara-perkara kemajuan teknologi ini adalah kesan pada revolusi yang melihat bahawa perkembangan kejayaan itu semakin berkembang dan semakin rumit. Semakin berkembang dan semakin rumit. Okay? Jadi ini yang terjadi pada zaman revolusi teknologi. Jadi kita boleh lihat, kita boleh lihat industri 1.0, sekarang kita kepada industri 4.0. Jadi kita lihat industri 1.0 apa dia? Dia lebih kepada industri tapi menggunakan mekanisme steam power, weaving loom yang menggunakan industri yang menggunakan mesin tetapi yang masih lagi tidak begitu berkembang dengan pesat. So apabila kita masuk ke fasa yang dipanggil industri 2.0, dia ada mass production, assembly line dan electrical energy, sudah ada wujudnya tenaga elektrik pada ketika itu yang menjana tenaga-tenaga atau kuasa-kuasa mesin. Dan apabila kita masuk kepada industri 3.0,
kita sudah ada automation, computer and electronic. Ini kita sudah tengok adanya komputer-komputer telah dicipta, ada pembinaan chip, bidang-bidang pemotoran pun pada zaman industri 3.0 ni. Dan akhir sekali iaitu zaman kita sekarang ni iaitu dipanggil industri 4.0 iaitu cyber physical system, internet of things and network. Jadi kita lebih kepada network dan internet. Yang biasa kita dengar artificial intelligence iaitu kepintaran pembuatan. Kita boleh lihat robot, kita boleh tengok perkembangan internet. Hari ni apa-apa belajar hari ni pun kita pakai secara internet. Kan, kita melalui secara online. Dulu tidak ada internet ni. Jadi apabila kita masuk internet ataupun network ni, kita sudah masuk sebenarnya industri 4.0. Okay? Dulu industri 3.0 tak ada, dia lebih kepada komputer saja. Tapi apabila sudah masuk kepada network, internet, jadi kita sudah masuk dipanggil industri 4.0 ataupun revolusi industri 4.0. So hari ni kalau kita tengok hikmahnya terjadinya COVID ini, mana kita boleh lihat bahawa masyarakat kita sebenarnya sudah bersedia untuk perdagangan e-commerce. Kita telah melalui macam ada e-counselling, kita sudah membiasakan sebenarnya pada zaman ini membiasakan diri kita dengan penggunaan teknologi maklumat itu sendiri. Macam hari ini pun pengajaran kita pun walaupun berada di mana-mana, ada di Bukit Payung, ada di Sabah, Masalah Datu, ada di mana-mana saja, tetapi kita boleh berjumpa secara live dengan kemajuan network. Nah, inilah kita katakan industri 4.0 tadi tu. Okey, nampak itu perkembangan dia. Dan ini ini industri, kita tengok dia punya tahun lah dia punya tahun 1.0 ni antara 18 hingga 1900, lepas tu berkembang lagi industri 0.3. Dan sekarang ni kita tahun millennium lah ni. Millennium ni tahun 2000 dan ke atas ni kita sudah masuk yang dipanggil industri 4.0 lah di zaman kita. Ada 5.0 kita akan tengok lagi banyak lagi artificial intelligence kepintaran perbuatan macam robot macam-macam lagi. Kita tengok dalam cerita Bollywood ke Hollywood, kita dah tengok dah macam mana mereka punya filem sudah menyelitkan elemen-elemen robotik, artificial intelligence, macam-macam lagi Baik. So ini how career rules have changed So yang lama dia upward progression, dia lebih kepada career development means dulu kita lihat makna perkembangan kerjaya adalah progression yang perkembangan yang ke depan. Tetapi sekarang ini new rules untuk dia melihat kepada perkembangan kerjaya itu adalah penciptaan kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Dulu new position are offered to me. Dulu pekerjaan apabila kita habis belajar saja, pelajar-pelajar, kadang-kadang memang ada syarikat-syarikat yang telah menawarkan kita kerja. Memang kalau kita tanya cikgu-cikgu kita, pensyarah-pensyarah kita yang lama, mereka ditawarkan kerja dulu punya. Sekarang ni I seek out and find a new opportunity. Itu sebab kalau masa dulu kita pengalaman cikgu di MRSN, kita nak menyediakan pelajar kita bukan untuk the six career, tapi untuk create career. Maksudnya bukan kita menyediakan pelajar kita dalam kos khusus khusus perkembangan kerjaya cikgu mengajar dulu, kita tidak menyediakan kepada pelajar kita untuk bekerja, untuk mencari kerja, tetapi kita cuba sediakan pelajar kita untuk mencipta kerjaya, iaitu kita menerapkan elemen keusahawanan, keusahawanan iaitu kreativiti. Sebab orang yang berjaya ni dia kena ada kreativiti. Kritis saja tak penting. Bukan saja tak penting, ia tidak memadai. Kita kata ni tak betul, ni tak betul, ini macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So what's next? What's next? Jadi kita kena kritis, pada masa kita kena kreatif. Macam mana kita nak memperkembangkan kerjaya, opportunity. So hari ini kalau kita berdepan dengan COVID, kalau kita tidak kreatif, kita tidak boleh survive. Kita tak tahu mana ruang-ruang yang kita boleh bekerja. Sebab kita tahu kerja jumpa orang, makan gaji. Jadi kita tidak kreatif. So hari ini the news yang membawakan kita perlu ada satu kemahiran, iaitu kemahiran inovasi, iaitu keusahawanan. Macam mana kita nak mencipta kerjaya, bila kita beri peluang pula kepada orang lain. Yang ni lah yang cikgu terapkan masa di MRSN, masa kerjaya, bagaimana dengan ilmu yang dia ada, macam mana kita nak create a new job. Kita nak bagi perkhidmatan kepada orang lain. Dan sini sebenarnya membentuk kreativiti dalam diri manusia. And seterusnya kita tengok the old rules yang lama punya peraturan. Kalau kita lihat career ni berkembang macam mana, my manager helps me.
Okay, plan my career. Dulu semuanya pengurus yang bantu kita. Macam mana kita nak rancang kejayaan kita. Tapi sekarang kita ada my mentor and other help me find job opportunity. Kita nak lihat apakah kita nak buat buka ruang-ruang pekerjaan yang baru. Okay. Dulu my manager decide when I am ready for a new position. Manager yang decide kat kita. Sekarang ni kita kena decide when I'm ready to change the room. Okay. Dan kadang-kadang kita tidak terikat dengan time base. Kan? Tidak time base. Siapa saja yang mempunyai kreativiti, siapa saja yang cemerlang, dia akan boleh pergi jauh. Tidak terikat. Tengok di universiti pun kita dah tengok ada sistem autonomi kan. Jadi sistem autonomi dia yang mana tengok banyak pensyarah-pensyarah muda, kalau kita tengok dah ada Profesor Madya sebab mereka tidak terikat dengan seniority. Mereka rasa mereka boleh pergi jauh, mereka boleh menyumbang, jadi mereka pergi. Jadi kejayaan mereka akan lebih cerah. Okay. And taking a new assignment can be risky. Dan apabila kita, kalau yang lama punya the rules kita tahu yang ni taking a new assignment can be risky. Apabila kita mengambil tugasan baru, maknanya kita boleh jadi berdepan dengan risiko. Tetapi sekarang ini dunia kejayaan, moving the new position is and key to grow. Apabila kita mencipta posisi yang baru, sebenarnya kita itu adalah sebagai kunci untuk kita berkembang. And it's take to become a senior leader. Okay, kita ada melihat bahawa kita akan macam mana kita nak ada ranking nak jadi senior. Tapi dalam dunia kejayaan, leaders is over all the time. Maksudnya kepimpinan itu, okay, dia menawarkan kita pada setiap masa pekerjaan. Maknanya pekerjaan hari ini kadang-kadang kita boleh kerja work from home dan dengan work from home pun kita dah boleh jadi manager. Jadi perubahan kerja sekarang ini untuk peraturan rules yang lama dengan baru ada sedikit perubahan. Jadi kita masuk dalam fasa ini, kita kena faham perubahan itu. Jadi kita kena bertindak, berkembang mengikut kejayaan semasa. Dia tidak boleh lagi dia takut yang lama, kita melihat yang lama. Jadi pelajar-pelajar yang generasi Z sekarang ni kena melihat inovasi. Inovasi kreativiti adalah satu upaya, satu pendaya upayaan yang baik untuk kita berkembang dalam kejayaan. Cikgu suka kalau kamu dapat lihat video-video pada Jack Ma yang buatkan Alibaba punya, dia seorang perintis kepada pembukaan syarikat Alibaba. Lihat apakah baik-baik kata dia. Hari ini kalau manusia nak berkembang, dia perlu bertindak dan sentiasa melihat peluang. Melihat peluang. Jadi itu yang kita nak bina dalam diri pelajar kita. Jadi apa yang kita nak bantu klien kita adalah dia melihat potensi dia. Potensi dalam dan sumber-sumber di luar dia. Dan bagaimana ia nak berkembangkan kejayaan dia yang boleh mendatangkan keuntungan. Dia melihat masalah itu bukan sebagai bebanan kepada diri dia, tetapi dia melihat masalah itu adalah satu peluang dia untuk mencipta kejayaan. Ada orang melihat, rambut gatal, tak ada rambut, kulit kusam ini satu masalah. Tetapi bagi orang yang mempunyai minda usahawan, dia melihat, okey, sebab manusia itu ada masalah, aku akan cipta satu produk yang mesti orang ini akan beli. Jadi zaman sekarang adalah melihat masalah itu sebagai satu peluang untuk dia mencipta kejayaan. Orang dulu melihat masalah itu sebagai satu bebanan yang perlu kita elakkan. Jangan buat di tempat kerja. Ini berisiko. Tetapi hari ini, dalam dunia sekarang, apabila wujudnya masalah, kita akan melihat itu ada sebagai peluang untuk kita mencipta sesuatu peluang untuk kita lebih berkembang. Dan hari ini pelajar, ramai orang kaya. Produk-produk kecantikan kaya kerana lahir daripada masalah orang lain, tetapi orang lain tidak buat apa-apa, tetapi kita mengambil peluang itu dan kita mencipta banyak duit. Dan kita tengok pakar-pakar kosmetik, kita tengok jutawan-jutawan kosmetik. Kenapa mereka boleh kaya? Kenapa kita tak kaya? Kenapa ada setengah orang kaya, ada setengah tak kaya? Kerana mereka melihat masalah itu sebagai peluang dan dia mencipta produk. So bila dia mencipta produk, orang akan beli produk tu sebab manusia akan terdorong untuk mencapai nak beli satu produk tu sebab nak menyelesaikan masalah. Jadi nampak tak perbezaan sekarang ini? Dan ramai hari ini orang berjaya bukan sahaja disebabkan kepandaian dia ada PhD ke, dia ada profesor ke, tidak. Tapi kadang-kadang dia tak bekerja, kadang-kadang dia rumah saja. Tapi sebab dia pandai mencipta peluang itu, maka ia menjadi orang yang kaya. Sebab dia melihat masalah itu sebagai satu peluang untuk dia mencipta kejayaan. Bukan masalah itu perlu diminimumkan agar kita tidak akan berdepan dengan masalah dan berisiko. Jadi perubahan
minda, anjakan paradigma itu kan berbeza dari segi career change tu. Baik, jadi kemajuan dan kita lihat juga di mana perkembangan kejaya dia itu kita melihat bahawa manusia sudah tertarik untuk mengkaji manusia dengan lebih detail ataupun dengan lebih mendalam. Sebab seperti kita kata tadi kalau kita letakkan benih di tanah yang salah, maka benih itu tidak akan bercambah dan tidak akan membesar dan tidak akan boleh beri manfaat. So perkembangan dia terbantut. Tetapi apabila kita faham manusia, kita letak di tempat sekitar kerja yang betul, maka ia akan berkembang. So bila dia berkembang, dia akan beri manfaat pada orang lain. Jadi dia melihat, kadang-kadang pakar-pakar psikologi ini melihat bahawa kita perlu faham juga ilmu tentang manusia supaya kita dapat tempatkan dengan kerja yang betul. So manusia ini mempunyai kemahiran yang berbeza. Okay? Dan ia perlu diletakkan di tempat yang betul. Okay? Kan? Jika kita tidak ada kajian-kajian tentang manusia ini, dia akan ada lambatkan pengeluaran. Jadi kemelesetan, dan lihat juga bila berlaku kemelesetan ekonomi. So manusia nak macam mana? Kerja tak boleh nak teruskan. Tapi kita perlu makan, kita perlu minum. Kan? Jadi itu semua perlukan duit. So hari ini macam berlaku di COVID. Kan? Okay? Kerja dah lumpuh. Okay? Kita dah tak boleh berniaga seperti biasa. Tapi kita perlukan makan. Kita perlu bayar duit sewa, kita perlukan bayar duit pi elektrik. So mana pendapatan tu datang? Kalaulah kita tidak melihat sumber-sumber yang lain, kita fokus kepada kerja saja, jadi kita akan lumpuh. So manusia itu akan hilang potensi dia. Dan ini kadang banyakkah kita tengok banyak kes-kes berlaku di COVID ni sebenarnya, kalau kita lihat baca surat khabar, ramai yang bunuh diri sebab tak boleh nak meneruskan hidup. Sebab kejayaan sudah lumpuh, tapi kehidupan perlu diteruskan. Kita perlu makan, kita ada anak yang nak menjara, kita perlu ada sewa yang kita perlu bayar. Jadi kita lihat bagaimana hari ini dia kemah. Bila kita berhadapan dengan COVID, kita nak lihat betapa pentingnya manusia itu perlu membangunkan modal insan supaya dia dapat melihat kekuatan diri dia dan juga peluang-peluang persekitarannya agar dia mencipta satu ilmu baru untuk meneruskan kesinambungan hidup ataupun survival dia. Okay, dan ini yang terjadi pada history career development. Sebab benda itu telah jadi lama lagi. Jadi apabila berlakunya Perang Dunia Pertama dan berlaku juga Perang Dunia Kedua, kita melihat bahawa berlakunya kemelesetan ekonomi. So ramai yang tak bekerja, pengangguran berlaku. So apa kesan kepada pengangguran ini? Berlaku kadang-kadang jenayah. Okay? Kilang-kilang besar dirompak. Sebab apa? Sebab untuk meneruskan kelangsungan hidup itu. Jadi berlaku pada ketika itu satu kita panggil malapetaka. Bila berlakunya perang ekonomi pertama berlaku, maafkan cikgu, iaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia, apa yang berlaku adalah kesan kebajikan pekerja tidak dijaga, berlaku pengangguran dan kes-kes jenayah juga semakin meningkat pada ketika itu. Okay? Dan pada ketika itu wujudlah individu-individu yang melihat bahawa kepentingan pendidikan vocational ataupun bimbingan kejayaan ini perlu diserap di peringkat sekolah rendah lagi ataupun di sekolah menengah lagi supaya mereka ada kesedaran kejayaan itu. Dengan kesedaran itulah mereka akan membuat perancangan agar mereka dapat masuk ke bidang pekerjaan yang mereka minat. Itu penting bagaimana perkembangan kejayaan itu berkembang. Dan kita boleh lihat terwujudlah kalau di Perancis pada ketika itu wujudnya IQ test. Ada juga kalau kita tengok, kalau kamu boleh search kat internet ada ARMY, Alpha dan Beta test. Ini semuanya kajian-kajian ujian-ujian psikometrik, ujian-ujian psikometrik yang menunjukkan bahawa pentingnya kita mengenali potensi manusia. Okay, ni legislation kita significant federal act were passed on the US between 1997 hingga 1940 such as the Smith Act, Civilization Conservation Corp and Work Progressive Administration. Maknanya kan kalau kita tengok perkembangan kesedaran kejayaan ini sudah masuk di peringkat national, sudah didebatkan di parlimen mereka di US ketika itu, dan menunjukkan bahawa betapa pentingnya akta, kalau ada akta yang tertentu untuk menggazetkan ataupun waktakan bahawa pentingnya perkembangan kejayaan ini perlu diserap di sekolah. Itu yang berlaku. Okay, dan pada tahun 1958, kejayaan Kesatuan Soviet melancarkan satelit Sputnik di angkasa lepas telah menggemparkan kerajaan dan rakyat Amerika. Kejayaan menyebabkan Amerika mula mempertikaikan sistem pendidikan semasa. Maknanya dia lihat
bagaimana kalau kita belajar sejarah Soviet Union ni iaitu Rusia dan Amerika ni dia berlaku perang dingin perang dingin ni berlaku lah. Dia tak perang tapi perang dingin. Maksudnya mereka ni setu lah, mereka ni tak baik. Jadi apabila mereka melihat rakyat-rakyat Rusia telah berjaya berkembang hingga membawa hingga satelit, jadi mereka perlu lihat kepada sistem pendidikan. Sebab sistem pendidikan di Amerika tidak menyediakan pelajar-pelajar ni hingga dapat menguasai sains teknologi seperti di Soviet. Jadi nampak tak bahawa perkembangan sesuatu kejayaan ini dia banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan sesebuah negara itu. Jadi kita belajar ni memang betul, bukan kita nak suruh bekerja semata-mata, tetapi sistem pendidikan ini yang betul dia dapat membentuk satu rakyat yang mempunyai kualiti dalam bidang pekerjaan. Jadi itu kita tidak boleh pisahkan antara sistem pendidikan dan juga sistem pekerjaan. Jadi itu sebab kita tengok kalau di Malaysia sendiri pun kalau kita nakkan rakyat kita ini menjadi rakyat, kita nak jadi sebuah negara maju, kita kena mempertingkatkan ilmu dan kemahiran rakyat kita, rakyat Malaysia. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan kita melihat balik dasar-dasar pendidikan. Adakah dasar-dasar pendidikan kita ini mendidik kita punya rakyat untuk membawa rakyat kita berdaya saing di peringkat global. Jadi penting kalau kita tengok perkembangan sejarah itu sebab kita melihat bahawa perkembangan kaunseling ini penting di sekolah. Dan kalau kita lihat pun, kalau di mana-mana lah pergi sekolah, kita lihat fokus utama sekolah iaitu di bidang psikologi dan kaunseling daripada kita melihat pada masalah semata-mata adalah perkembangan kejayaan itu. Perkembangan kejayaan itu. Okay, bagaimana? Dia tidak lari juga berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan itu dibentuk. Okey. Ini dah kita tengok jadi bilangan kaunselor telah meningkat dengan pesat. Kejayaan PPK, program pembangunan kejayaan dikaitkan dengan pendekatan humanistik dan perkembangan yang mendapat sambutan hebat dalam kalangan pelajar dan waktu yang singkat. Jadi perlu kita ada satu program tentang pembangunan perkembangan kejayaan ini perlu bermula di peringkat sekolah supaya pelajar-pelajar sedar apa cabaran yang akan dihadapi di luar sana. Jadi kita sekarang ni bersedia. Jadi kalau pelajar-pelajar bila nanti kita menjadi kaunselor, kita kena faham perkembangan kejayaan ini. Maksud kenapa kita kena faham perkembangan kejayaan ini? Kita kena faham apakah cabaran yang akan dilalui oleh generasi akan datang. Jadi bila kita sedar dan kita faham, so kita boleh merangka apakah aktiviti, latihan yang diperlukan oleh pelajar untuk dia berhadapan dengan pekerjaan di luar sana. Nah, ini penting yang kita tidak boleh pisahkan dari program-program kejayaan kita. Dan yang paling penting dalam kita merangka apa-apa, kita kena faham tentang cabaran kejayaan di luar sana. Jadi kita kena mempersiapkan diri kita dengan program-program bimbingan dan latihan yang sesuai untuk generasi yang akan datang, generasi kita hari ini untuk dia berhadapan dengan kejayaan akan datang. Jadi kita lihat ramai di luar sana kadang-kadang ada ilmu belajar tinggi tetapi masih lagi tidak ada kerja. Jadi kita kena bantu mereka. Dan kita lihat bagaimana kerajaan Amerika pada sana bila melihat perkembangan Soviet Union sampai boleh pergi ke angkasa lepas. Jadi dia melihat bahawa perlu adanya program bimbingan vocational dan Amerika Syarikat di bawah government daripada ketika itu telah memberi dana supaya dana ini nak menggerakkanlah program-program vocational di sekolah. Dan dia juga mengambil inisiatif di mana melahirkan kaunselor yang berkelayakan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah awam. Jadi dia melihat bahawa pentingnya pendidikan vocational ini sebab belajar semata-mata tanpa ada pendedahan terhadap dunia pekerjaya sebenarnya tidak memberikan rakyat dia berhadapan dengan bersaing di peringkat antarabangsa lah. Dan 1960 Computer Technology Applied to Career and Educational Planning and Assessment. Ni kamu boleh cover kalian boleh tengok dekat internet supaya kamu akan dapat maklumat dengan lebih mendalam. Dan kita tengok 1970 decade was an eventual time for career development. Dan kita lihat perkembangan career development ni dia selari dengan bidang kaunseling. Dan kita lihat bidang kaunseling semakin berkembang pesat kerana tuntutan dia.
Jadi isu dunia kaunseling seperti etika, profesional, akreditasi, amalan kaunseling pelbagai budaya dan latihan telah mendapat perhatian utama dalam kalangan kaunseling ini. Pada 2001 the Council of Accreditation Standard of Counseling and Related Program (CACPAT) yang menjadi badan pengawas dan penilaian piawai akreditasi program kaunseling di Amerika. Jadi ada satu badan yang memang dia melihat dia letakkan satu standard akreditasi bagaimana untuk menjadi seorang profesional kaunseling. Jadi salah satu ilmu yang penting bagi seorang kaunselor adalah dia mengetahui berkaitan dengan kejayaan, tentang perkembangan kejayaan. Dan kita lihat menekankan amalan kaunseling dalam pelbagai budaya, dan dia melihat juga kalau kita tengok Amerika ni dia kalau ikutkan penduduk asli dia adalah orang India, penduduk asli dia, penduduk tempat dia dipanggil indigenous dia. Origin dia punya citizen adalah orang asli. Jadi Amerika ni apabila industri ramai orang-orang berdatang ke sana. Dan sebenarnya hari ni macam orang kulit hitam, orang putih itu kan rakyat asli dia. Macam orang kulit putih. Orang kulit putih kan, white contohnya kalau kita lihat orang putih ataupun Barack Obama, sebenarnya dia bukan berasal daripada situ. Jadi kalau kita rasakan kedatangan mereka di situ disebabkan peluang pekerjaan. Seperti kalau kita tengok istilah orang Melayu kita, di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi di mana ada peluang pekerjaan, di situ ada manusia, kan? Jadi bila mereka masuk tu, mereka akan bertemu lah. Kita tak boleh lari pertemuan budaya tu, sebab budaya berbeza. Jadi mulalah kita akan belajar juga di Amerika melihat bahawa penting juga kaunseling itu memahami amalan pelbagai budaya supaya ia dapat kita bangunkan sinergi itu di dalam perkembangan career development. So dalam career development tu kita lihat mula-mula kita melihat bahawa perkembangan mengenali individu itu adalah unik. So bila kita tahu bahawa individu itu unik, kita masuk dalam pasaran kerja, persertaan kerja yang betul, dan akhirnya pada abad-abad yang kehadapan ini, lately ni, kita lihat bahawa kaunseling juga fokus kepada pelbagai budaya. Dan kita faham juga budaya-budaya orang lain supaya kita dapat memberikan intervention yang sesuai mengikut budaya. Ini the Association of Counselor Education and Supervisor kesatuan perawat untuk program peringkat sarjana kaunseling dan ikuti penawaran CJ kelayakan kaunselor. Banyak kita tengok perkembangan kaunseling itu sebab dia adalah satu profesional. Jadi ada satu badan-badan khas profesional yang merangka karyawan macam mana kita nak menyediakan kaunselor itu dengan ilmu dan latihan yang secukupnya supaya ia dapat memberi sumbangan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pembangunan kejayaan. Jadi pelajar boleh rujuk buku ada di perpustakaan. Nanti cuba cikgu tengok kalau ada dalam simpanan soft copy, nanti cikgu boleh berkongsi lah. Itu sedikit pelajar berkaitan dengan perkembangan kejayaan. Bagaimana perkembangan kejayaan itu berlaku dalam kehidupan kita. Cikgu buka untuk mungkin ada soalan-soalan pelajar yang kurang jelas. Silakan. Firdaus, ada soalan ke? Firdaus ada ke? Boleh bagi sedikit kata-kata? Saya ada soalan. Firdaus sekarang ada di mana, Firdaus? Ada di bilik asrama. Line clear kat sana? So far sebab dia datang rutin setiap bilik. Good. So ada soalan? Ada tak pelajar-pelajar lain bagi mesej ke awak ke suruh tanya cikgu? Ada tidak? Tak ada lah. So bagaimana? Tak ada. So ada persoalan lain sebelum kita masuk ke tajuk baru iaitu faktor-faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan kejayaan. Bila kalau ada soalan cikgu dalam 5 minit ataupun boleh take 5 dulu. Nak minum ke? Ada 54. Ini soalan daripada Azimalia. Akreditasi tu apa cikgu? Akreditasi ni adalah satu dia panggil kelayakan. Kita nak mendapatkan sesuatu kelayakan bidang profesional, kita perlu diakreditasi. Maksudnya kelayakan bidang lah. Jadi satu badan
yang melihat sama ada kita ni layak atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalau kata keperluan itu memenuhi kelayakan, maka dia diberi akreditasi. Macam kita MQA, Malaysia Qualification, Malaysian MQA, Malaysian Qualification Agency atau akreditasi. Satu badan kalau di Malaysia ada satu badan dipanggil MQA kan. Dia adalah satu badan yang melihat sama ada program-program yang kita jalankan ni layak atau tidak. Jadi nak menentukan kelayakan kita ni mencapai standard atau tidak, itu yang dipanggil akreditasi. Okey, Fatin Amanina. Cikgu boleh nak tanya sedikit berkaitan assignment. Okey, silakan berkaitan apa? Kalau boleh nak type boleh ataupun nak tanya secara live pun boleh. Boleh buka audio. Silakan Amanina. Okey, cikgu. Okey, saya dah tengok slide berkaitan dengan apa yang Dr. Jasmine update. Okey, kalau saya tengok dekat PowerPoint slide nombor 4, okey, dekat situ dinyatakan menyediakan file. Okey, mungkin saya tak pasti sebab saya nak dapat kepastian pada cikgu. Okey, file yang dimasukkan tu macam sekarang kan kami belajar secara online. So benda tu kami just attach dalam satu folder ataupun macam mana? Kamu boleh letak buah folder. Kita tengok sekejap Sekejap cikgu buka supaya yang kawan-kawan lain boleh tengok Yang ni boleh nampak. Kondisi ni. Baik, yang ini kamu buat dalam dua bentuk lah. Satu kamu boleh buat satu file dan kamu masukkan scan melalui folder. Tapi kita tengok kadang-kadang COVID ni kalau kata okey nanti kamu boleh hantar ataupun melalui folder, awak buat satu folder. Sekarang ni kamu backup melalui folder dulu. Okey, backup nanti kalau perbincangan senat mengatakan kita tak boleh jumpa secara fizikal, nanti kita boleh tengoklah benda tu. Tapi ini awak boleh buat folder melalui soft copy dulu soft copy. Maksud kamu buat folder, nanti kamu boleh hantar kepada cikgu melalui file soft copy. Untuk digital nampak portfolio tidak semestinya dalam bentuk presentation atas kertas nampak ni dia boleh jadi juga dalam bentuk digital, soft copy, aplikasi internet dan sebagainya. Nampak? Sekarang ni kamu boleh guna juga Google Drive simpan kat situ Google Drive dan kamu akan send kat cikgu boleh tengok. Okay, ada setengah pekerja memerlukan portfolio untuk kita mohon. Contohnya pekerjaan dalam bidang graphic design, interior design, web design, visual dan ni Yang ni berkaitan dengan apa ni? Contoh graphic design. Tapi ini sebenarnya kita nak buat pada diri kita sebab kalau katakan kita nak buat dalam bidang lain, contoh graphic design, dia perlu contoh tunjukkan satu bukti yang baru dia memang designer. Jadi dia buat satu design lah. Okay. Portfolio sangat membantu apabila anda melakukan semasa proses kemudahan dan pembukaan kerja. Kreativiti diperlukan dalam menyediakan pekerjaan. Nampak Kita fokus kepada kreativiti. Jadi kalau kamu rasa benda itu penting dalam bidang kerjaya, jadi kamu akan cari apakah soft copy yang boleh meyakinkan pihak majikan lah. Okay, muka depan, bahagian dalam ini saya dengan 4 accomplish catatkan pencapaian dan contohnya award, surat penghargaan dan CJ yang ada pernah terima. Kalau ada ni pelajar, awak scan, lepas tu masukkan dalam folder. Okay. Sampel projek poster kalau ada. Jadi kalau ada gambar ke awak boleh masuk. Okey, awak anggaplah awak anggap cikgu ni sebagai majikan awak. Awak anggap cikgu ini sebagai majikan awak yang awak nak minta kerja. Jadi awak hantarkan fail awak tu, portfolio awak dalam soft copy dan nanti awak hantar kepada cikgu melalui email lah Okey. Macam mana? Jelas ke? Untuk last question, okey. Kerjaya tu kami meletakkan diri kami sebagai seorang kaunselor lah ataupun macam mana? Okey, kalau Fatin Amanina minat dalam bidang apa? Kalau saya minat dalam menjadi seorang pensyarah. Pensyarah lah. So dalam bidang pensyarah, jadi apa keperluan yang rasa Fatin rasa perlu bagi seorang pensyarah?
Amalina rasa sebagai seorang, kalau nak menjadi seorang pensyarah, apa yang penting, maklumat yang penting untuk membuktikan awak ini berkelayakan menjadi seorang pensyarah? Kalau pada pendapat saya lah, kalau dah setakat pengetahuan yang saya ada, okey, sekurang-kurangnya mempunyai pencapaian pada tahap master, itu paling kurang lah. Okey. Kemudian mempunyai sertifikat dalam pendidikan. Okey, kalau saya salah tolong betulkan sebab saya rasa benda ni satu knowledge jugalah kot. Okey, contohlah macam kami tak ada pendidikan macam dekat UPSI, macam kat UM. So mungkin after degree ni untuk kami mendapatkan kelayakan menjadi seorang pendidik, kami perlu ambil satu program yang dinamakan pendidik selama setahun. Jadi cikgu apa pensyarah Fatin Amalina? Apa dia? Fatin nak jadi pensyarah ke cikgu? Kalau saya lah, saya nak jadi pensyarah. So pensyarah perlu ke sijil pendidikan? Tak perlu, cuma daripada segi pencapaian tu sekurang-kurangnya master. Macam tu. Jadi Fatin Amalina fokus kerjaya yang Fatin minat. Contohnya Fatin nak jadi pensyarah, jadi Fatin kena buat research. Pensyarah ni macam mana? Jadi kalau kata pensyarah macam ni, jadi kita tengok apa requirement dia. Jadi requirement tu yang perlu. Contoh tadi kata perlu ada sekurang-kurangnya master. Jadi master dalam bidang apa? Jadi Fatin Amalina perlu akan sediakan kopi ke, macam contoh pernah ada penyelidikan, pernah buat pembentangan. Okey, itu salah satu elemen yang menyebabkan ada nilai tambah. Okay. Ada lagi? Apa lagi yang Amalina rasa perlu profil Amalina untuk melayakkan Amalina menjadi seorang pensyarah? Hello Amalina, boleh dapat? Okey, itu sebagai satu contoh saya pelajar. Jadi itu sebagai satu contoh Amalina nak jadi seorang pensyarah. Jadi bila jadi seorang pensyarah tu kena ada profil dia. Jadi kita tanya dulu Izzuan Izzuan, boleh ke udara Izzuan? Saya cikgu. Okey Izzuan, Izzuan kalau katakan Izzuan diberi peluang, Izzuan nak menceburi dalam bidang kerjaya apa? Okey, sebenarnya cikgu, saya sebelum ni saya bekerja cikgu. Okey. Kalau saya diberi peluang lah, saya nak keluar lah daripada bidang kerja saya sekarang cikgu. Okey, apa yang bidang yang kamu nak ceburi dalam bidang kerjaya awak nanti? Kaunselor cikgu. Okay, awak jadi kaunselor. Jadi apa yang perlu untuk menjadi seorang kaunselor awak rasa? Sebagai seorang kaunselor ni, yang pertama kita perlukan kelayakan lah, kelayakan sekurang-kurangnya dalam bidang sarjana muda kaunseling dan juga mempunyai perlakuan amalan dan juga lesen yang berdaftar cikgu. Baik, jadi nampak tak? Yang itu tapi kamu tak ada. Tapi kamu letakkan kat situ perancangan awak. Jadi apakah sijil-sijil yang menyebabkan awak kelayak? Dulu pernah awak jadi PBB Kasbaya, contohlah Izzuan pernah PBB Kasbaya? Tak pernah cikgu. Tak pernah. Mungkin nanti kat universiti awak pernah terlibat. Jadi sijil-sijil itu akan memberi nilai tambah pada awak untuk menjadikan awak profil awak berjaya. Bisa jadi tak profil kerjaya ni, awak ibarat macam ni Awak ibarat kamu ingin apply kerja. Jadi kamu sediakan bahan-bahan tu, profil kamu tu supaya kamu adalah insan yang terpilih. Kamu harap kamu adalah insan yang terpilih untuk menduduki jawatan yang kamu inginkan Okey. Jadi kalau contoh Fatin Amalina kata tadi kalau betul-betul nak jadi seorang pensyarah, jadi dia kena buat kajian dulu. Apakah keperluan seorang pensyarah dan dia buatkan profil dia. So profil ni cikgu tak boleh bagi secara structure sebab kalau cikgu bagi secara structure nanti hilang kreativiti awak. Hilang kreativiti. Okey. Dan assignment ni cikgu lihat dia ada assignment yang baru cikgu bincang dengan Dr. Jasmine disebabkan COVID-19. Jadi kita perlu tahu profil diri kita lah. Jadi kalau tidak maklumat ini tak ada, kamu boleh ikut maklumat yang cikgu bagi tu secara kasar, tapi untuk dapatkan maklumat dengan lebih lanjut pelajar boleh pegang internet internet dan tengok sumber-sumber lain untuk menampung untuk menambah nilai awak punya dapatan tu okey. Boleh ke kami dapatkan contoh-contoh senior cikgu? Panduan okey, senior tak ada sebab ini adalah assignment yang baru. Assignment yang baru maka memang senior-senior lain tidak ada Okey. Okey, ada lagi
Kita tengok Adibah. Adibah Azman, boleh dengar cikgu Adibah? Adibah Azman ada? Aini Najwa, ada Aini Najwa? Dia masuk tapi tak pergi ke mana. Itu biasa Ada Azlin. cikgu. Aini berminat dalam bidang, nak mencuburi bidang apa? Bidang kerja nanti. Cikgu maaf, ulang balik. Aini, Aha. kalau diberi peluang, Aini nak masuk dalam bidang kerjaya apa? Cikgu. Okey cikgu. So sekarang ni Aini masuk dalam bidang kaunseling. Jadi selepas ni ke mana Aini nak jadi cikgu dalam kat mana? Sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, atau macam mana perancangan Aini? Sekolah Tunas Bakti. Okey, sekolah tunas bakti. Ya. Okey, nanti Aini akan sediakanlah maklumat-maklumat dia macam resume tapi dia lebih detail lah dengan statement detail sekali. Maksudnya cikgu, kita macam dalam portfolio tu macam apa yang kita tak ada pun kita boleh letak. Maksudnya perancangan kita. Bukannya kita letak benda yang kita dah ada. Perancangan kita. Maksudnya boleh tak saya nak confirmkan, maksud kita untuk assignment individu kita ada 3 lah kan cikgu, yang untuk ulasan teori, lepas tu yang kita punya lagi satu pasal kerjaya tu matlamat kita dengan yang portfolio ni. So, kita ada 3 assignment lah cikgu. Betul. Nanti awak akan itu antara assignment lah sebab kita tak ada assignment kerja kumpulan itu adalah assignment awak lah. Jadi kan cikgu nak tanya Aini apa kekuatan Aini Najwa, kekuatan Aini Najwa untuk kamu apply kerja sebagai cikgu di Tunas Bakti tu? Kekuatan Boleh jawab Aini? Tak boleh jawab cikgu. Kalau tak boleh jawab, macam mana cikgu nak ambil awak kerja? Jadi ada tak kursus-kursus atau latihan yang awak pergi yang untuk menunjukkan sebagai nilai tambah awak ini berkelayakan untuk memohon jawatan tu? Yang betul-betul ke yang tipu-tipu ni cikgu? Betul-betul? Kalau yang betul-betul? Takat ni tak ada ambil apa-apa kursus lagi cikgu. Tak ada? Tak apa, kat sekolah tak pernah terlibat ke dengan apa-apa program? Kalau kat sekolah memang tak. Okay. So macam mana wujudnya rasa minat untuk menceburi menjadi cikgu tu? Sebab waktu kat sekolah dulu saya tak orang kata tu menceburi yang macam masuk kelab ke persatuan ke waktu dekat sekolah. So bila dah masuk bidang kaunseling ni, dah belajar sikit, saya rasa lebih macam nak dekat dengan student. Jadi tak nak bazirkan waktu sekolah kita tu macam tu je. Jadi Aini Najwa, bila Aini Najwa ada matlamat macam tu, kalau kita tidak pernah dirancang, jadi perlu ada perancangan tu lah. Jadi Aini Najwa akan dapatkan maklumat apakah kursus-kursus yang Aini boleh pergilah. Kalau tak dapat pergi pun boleh merancang. Kalau masa ni macam mana kalau nak apply kerja tu perlu ada apa. Jadi Aini boleh masukkanlah perancangan tu. Baik cikgu. Okey. So itu sedikit lah berkaitan dengan assignment. Dan dalam assignment ni kreativiti tu penting tanpa menidakkan elemen-elemen asas tu lah. Okey. Jadi persoalan pokok dalam menjawab profil ni yang assignment ni, iaitu profil kerjaya ni, bagaimana nak cara ini kita bagilah secara ni. Ni ada dekat sini sedikit, tetapi ini sebagai contoh je pelajar yang maklumat-maklumat yang Dr. Jasmine bagi tu sebagai contoh saja. Tapi sebenarnya pelajar boleh gunakan kreativiti pelajar bagaimana nak menjadikan awak ini menarik di mata penilai atau di mata cikgu lah. Dia cikgu tengok katakan kamu nak jadi pegawai anti dadah kebangsaan Jadi bila cikgu tengok profil awak, cikgu banding antara Arif, Christina dengan Azim. Cikgu akan buat perbandingan. Dua-dua ni nak jadi. Jadi macam mana kamu nak gunakan kreativiti kamu yang menyatakan anda layak jawatan ini. Okey?
Okey, macam Intan Azlin, maaf cikgu, portfolio ni berbentuk resume ke macam mana? Okey, dia bentuk resume tetapi lebih daripada itu. Dia lebih daripada resume. Okey. Kita boleh masukkan gambar. Okey, kita boleh masukkan gambar. Kalau kita ada video-video aktiviti, kita boleh masukkan. Dia lebih daripada resume. So resume dalam bentuk kertas kan? Dalam bentuk kertas macam ni. Tapi portfolio ni, kamu boleh buat video juga. Contoh kalau kamu jadi minat jadi cikgu kan, kamu boleh buat juga micro. Ni cikgu dah bagi tahu kan. Sepatutnya tak boleh bagi tahu sebab kalau orang yang buat tu, jadi dia akan dapat markah lebih. Contohlah cikgu bagi satu contoh katakan kamu memang minat mengajar. Jadi seorang cikgu biologi. Jadi kamu buatkan micro teaching. Buat 2 minit micro teaching. Jadi cikgu tak nak bagi tahu benda ni. Tapi kalau mereka yang kreatif, mereka akan buat video. Tak lama, 2 minit, 3 minit. Kan dia akan buat video macam mana dia orang mengajar. Jadi kreatif. Jadi mereka boleh masukkan video-video ataupun Facebook mereka macam-macam lah. Okey. Okey, problem ni ada tak untuk page atau benda yang limit Kita tengok kalau Dr. Jasmine kata tidak ada limit, boleh masuk je. Tapi yang berkaitan, yang berkaitan. Sebab kita masuk softcopy kan, nanti awak buat satu folder. Dalam folder tu nanti awak masukkan video ke dalam tu Okey. Okey, pelajar. So kita teruskan sikit lagi. Kita punya topik perbincangan. Kita akan masuk sikit tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan kerjaya Okey, kita masuk sikit. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun yang mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya ni Kalau kita lihat dalam nota ni dia ada berapa faktor? 13 faktor. Ada 13 faktor. Yang pertama cikgu ulang balik. Yang pertama dia berkaitan dengan faktor kemahiran dan keupayaan kita. Contohnya kita ni kan kalau kita suruh repair motor, kita memang pandai repair motor kan. Jadi dia ada kemahiran membaiki. Jadi kerjaya sesuai mungkin mekanik. Mungkin mekanik ni adalah sesuai kerjaya untuk dia. Jadi yang kedua, apakah lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya selain daripada skill dan juga abilities, iaitu kemahiran dan keupayaan, kebolehan, iaitu parental value and expectation. Kita tidak boleh nafikan bahawa pengaruh dan jangkaan keluarga sangat mempengaruhi dalam kita membuat kerjaya. Kalau kita tengok contoh kenapa mereka menjadi ustaz, kenapa mereka jadi ustazah, kerana dorongan daripada ibu bapa. Begitu juga mereka yang terlibat dalam jadi cikgu, dalam jadi doktor, dalam jadi engineer. Kadang-kadang dalam keluarga tu memang bidang kerjaya dia adalah banyak macam contoh keluarga dalam bidang engineering Jadi pengaruh dalam keluarga tu, expectation dan nilai yang ada dalam keluarga tu serba sedikit boleh mempengaruhi kita dalam menentukan sesuatu perkembangan kerjaya seseorang itu. Yang kedua. So yang ketiga, insentif ataupun personality type kita interest dan personality type. Kita ada personality tertentu. Contohnya macam tadi ada sahabat kita berkongsi. Dia kata dia minat bekerja dengan manusia, dia nak membantu. Jadi dia ada personality yang suka membantu. Dia minat untuk membantu orang lain. Jadi interest, minat dan personality ini juga boleh membantu sebagai satu kesan yang boleh mempengaruhi kita dalam pembentukan pembangunan kerjaya. Okey, yang keempat, peranan hidup kita. Okey, contoh kita ni dalam keluarga, kita ni anak sulung kan. So bila kita anak sulung, kita ni banyak pegang peranan. Okey, peranan bertanggungjawab. Jadi mungkin kita akan ambil kerja yang berkaitan dengan mengambil tanggungjawab. Contohnya kita berminat dalam bidang menjadi ahli politik, kita minat jadi bekerja sendiri. Kan, contohnya ayah kita bagi kita peranan untuk jaga kedai. So dengan peranan yang kita pegang tu, life roles yang kita pegang tu, dia akan membentuk pemilihan kerjaya kita. Jadi kita akan menjadi businessman. Kita tak suka bekerja dengan orang. Sebab kita daripada kecil lagi, kita dah diajar untuk memegang peranan sebagai memanage kedai. So dari situ membentuk kita punya karakter dan akhirnya kita pilih kerja yang tak suka makan gaji. Kita lebih suka menjadi usahawan.
And then yang kelima, previous experience kita ada pengalaman-pengalaman lepas, okay, yang berkaitan dengan kerjaya kita. Lepas tu mungkin budaya mungkin budaya. Cuba kalau kita tengok budaya Cina kan, Cina ni memang suka berniaga. Okay. So kalau dilihat orang berniaga ni, dia nampak ni kerjaya yang bagus. Tapi kalau kerja makan gaji, orang kerja ni dia rasa macam masa depan tak berapa cerah. Tapi kalau ke bisnes, dia orang suka. Jadi itu budaya kerja Cina. Jadi Cina suka berniaga. Itu tengok budaya lah. Budaya juga sedikit mempengaruhi. Macam kita, kalau kita tengok budaya kita Melayu secara keseluruhan, mereka kalau boleh biarlah kerja dengan kerajaan, government lebih terjamin. Jadi budaya persekitaran pun juga boleh mempengaruhi kita dalam perkembangan kerjaya seseorang. Yang ketujuh, gender, jantina. Contoh, kalau kita nak jadi kejuruteraan, kalau kita tengok banyak bidang-bidang mekanikal, kejuruteraan yang melibatkan mesin ni banyak melibatkan jantina lelaki berbanding dengan perempuan. Walaupun tidak salah, tapi kebanyakan pekerjaan-pekerjaan itu yang memerlukan kudrat, contoh pemandu lori, memang ada, tidak dinafikan, ada wanita, tapi kadang-kadang jantina juga mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya itu. Okay? Yang ke-8, kita ada personal characteristic. Kita ada ciri-ciri personal yang kita ada. Yang ke-9, social economic factor, faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam tempatan. Contoh hari ini kita tengok kita terpaksa bekerja dalam bidang secara online. Jadi banyak pelajar hari ini belajar macam mana nak menjinakkan diri berbisnes secara online, okay? Memberi perkhidmatan secara online. Dia mengikut kepada social economic factor. Tapi kalau di negara-negara yang mana di urban, di rural atau di luar bandar, mungkin mereka melihat pekerjaan seperti pertanian, nelayan itu sebagai satu kerjaya yang nampak memberi impak yang bagus di persekitarannya. Dan jadi keadaan sosioekonomi, faktor-faktor sosioekonomi juga mempengaruhi dalam seseorang itu dalam perkembangan kerjayanya. Okey, yang ke-11, mungkin disebabkan chance factor, maksudnya faktor-faktor peluang yang ada. Misalnya contoh, apabila kerajaan China dan kerajaan Malaysia bercadang untuk mewujudkan satu kerjasama pintar dalam sistem pembuatan dalam membina kereta. Jadi dekat situ kita nampak peluang-peluang pekerjaan dari segi mechanical engineering berkembang. Jadi faktor-faktor peluang pekerjaan juga mempengaruhi seseorang itu dalam membuat memilih dalam perkembangan kerjaya. Okay. Dan yang ke-12 adalah faktor yang melibatkan sosial, social faktor. Dan yang terakhir adalah childhood fantasies. Fantasies ni maksudnya dulu masa kecil-kecil kalau kita main kita selalu kita teringin nak jadi polis, kita teringin jadi askar, kita teringin jadi cikgu kan, atau kita teringin jadi bomber. Jadi pengalaman fantasi kanak-kanak juga, dia juga dalam kajian menunjukkan dia juga salah satu faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan kerjaya. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, apa yang dikatakan dengan ni? Perkembangan kerjaya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerjaya, iaitu career development is influenced by several factors and the way this factor interact with one another. Hanya career perkembangan kerjaya ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor dan faktor-faktor ini sebenarnya dia saling berkaitan atau berinteraksi antara satu sama lain. Okey, yang pertama, skill and ability. Jadi kita lihat skill dan ability ni adalah dilihat kepada kemahiran dan keupayaan. Okay. Jadi still used today, the theory is recommended creating a profile for specific job as well as identifying individual, matching individual to occupation based on this different. Theory counselor can identify some activities to help our client to see the level of competency through the formal assessment. Okay. Contoh kemahiran dan contohnya kalau kita nak jadi seorang pelakon lah kan. Jadi seorang pelakon ini dia perlu pandai membawa watak dan juga emosi kan. Watak emosi. Ada orang boleh belajar menangis, ada orang boleh tiba-tiba suka, tapi ada setengah orang tak boleh. Jadi kemahiran dan kebolehan seseorang itu juga sangat menentukan faktor kejayaan dalam bidang satu kerjaya.
Contoh kalau menjadi seorang kaunselor, kalau dia tidak ada sifat empati, iaitu memahami orang lain, susah nak jadi kaunselor yang berkesan. Kalau dia tak ada sifat genuine, genuine ni maksudnya dia menolong orang tu memang sifat dia, memang dia suka membantu orang dengan ikhlas. Kalau tidak ada sifat tu, kalau dia sifat dia untuk apa aku tolong orang, aku tak dapat apa-apa pun. Kalau dia melihat secara keuntungan semata-mata, jadi dia tak boleh jadi kaunselor yang baik. Jadi kemahiran dan kemahiran yang kita ada. Lagi satu kemahiran yang ada pada contoh kalau kita tengok daripada bidang kita, profesional kita nak jadi seorang kaunselor, kita perlu ada kemahiran mendengar, kan? Bukan kemahiran berujar. Kemahiran berujar ni memang kemahiran yang perlu ada pada seorang peguam. Tapi seorang kaunselor dia perlukan kemahiran mendengar. Jadi kalau kita pandai saja berujar tapi tak pandai mendengar, kita sebenarnya tidak boleh jadi kaunselor yang baik. Sebab kemahiran mendengar itu adalah kemahiran yang paling tinggi di dalam kaunselor. Tapi kalau kita ada kemahiran berujar dengan logik, ini sesuai untuk jadi peguam. Jadi bila kita buat assessment, formal assessment, kita lihat, bila kita tanya, dia boleh jawab, tapi kadang-kadang dia jawab benda yang salah dan berlebih-lebih. Dia tak jawab. Jadi kita faham dia punya kemahiran mendengar tidak berapa baik. Jadi kalau contoh, kalau seorang engineer, kemahiran yang perlu dia ada, upaya dia adalah kemahiran matematik. Dia boleh mengira dengan pantas. Jadi kemahiran ini kita lihat bahawa penting dalam menentukan faktor dalam penentuan kerjaya. Yang kedua sebenarnya parental value and expectation. Expectation. Maksudnya apa? Family situation and other similar circumstances are also factors that may impact an individual development in his desired career. Parental value and expectation play a large role in the career paths that children choose to follow. Children, especially from the low to middle income family, pay much attention to what their parents expect of them, particularly when it comes to choosing a career. By showing support for particular activities, making reaction and comment about particular career as well as norm that advocates for at home. Parents demonstrate their preference for certain career option over others. Baik Raja. Jangkaan dan nilai yang dibawa oleh ibu bapa ni kadang-kadang dia dikatakan pengaruh yang sangat kuat. Cuba bayang tengok Nicole David kan. Nicole David ni seorang ratu Scotch lah. Bukan satu ratu Scotch di Malaysia tapi peringkat antarabangsa. Dan 7 kali dia menjadi mengguli juara. Kalau kita tengok bila dia berlawan ayah dia mesti ada bagi sokongan pada dia. Mesti ada, contoh kalau kita tengok atlet lah, kita tengok dari segi atlet macam Pandalela Rinong kan. Macam mana bapak dia bagi semangat pada dia sebab dia tengok anak dia ada kebolehan tu. Dan ditambah lagi skill yang dia ada dan tambah dengan nilai dan expectation bahawa anak dia boleh berjaya. Okay? Jadi dia bawa anak dia pergi ujian. Kalau kita tengok kisah Pandalela Rinong, macam mana dia boleh lompat jadi bapak nampak dia ada kebolehan itu. Jadi membantu. Kalau kita tengok juga, kalau satu kejayaan yang lain, contohnya seorang Qori orang Qori yang mengaji, menghafal Quran, kadang-kadang nilai yang dia letak ke ibu bapa sangat penting dalam menentukan kejayaan seorang anak. Contohnya kalau kita lihat seorang Qori tu, kita tengok siapa yang memberi, kalau kita tengok kita temu banyak Qori-Qori di Malaysia ni, kalau kita tanya siapa yang memberi semangat pada orang tu, biasanya ibu bapa. Begitu juga atlet-atlet yang berjaya. Kalau kita tengok peninju Khabib Nurmagomedov Khabib, kalau kita tengok yang UFC, kalau kita tengok dia seorang juara dunia dalam UFC punya peninju, tengok bapak dia adalah orang yang paling berperanan bagi dia. Jadi kita tak boleh nafikan bahawa expectation dan value parental ni banyak mempengaruhi dalam seseorang itu berkembang dalam kejayaannya. Okay? Begitu juga kalau yang menjadi peguam, menjadi doktor, yang menjadi cikgu, kita tidak boleh nafikan bahawa memang ada jangkaan ataupun nilai-nilai yang keluarga itu meresap masuk kepada individu itu untuk dia berkembang dalam kejayaannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita boleh tengok juga minat, minat dan personality dia, minat dan personality dia. Okey, kalau kita tengok Holland, Holland ni dia ada
dia ada macam 6 personality. Kan? 6 personality. Nanti kita akan belajar teori Holland. Dia ada realistic, dia ada investigative, dia ada artistic, dia ada social. Lepas tu dia ada yang kelima kita panggil entrepreneurship dan akhir sekali conventional. Jadi kita akan tengok setiap manusia ni ada minat dan personality dalam Holland nanti, dan dia kita letakkan dia sebagai set, iaitu R sebagai realistic, I sebagai investigative, A sebagai artistic, S social, entrepreneurship dan juga conventional. Cikgu percaya mungkin kamu pernah buat benda ni di sekolah dulu, jadi menentukan. Jadi sebenarnya kita nak lihat minat kita dan juga personality tu, kata kita boleh matchkan dengan kerjaya. Jadi menurut teori Holland apabila kita manusia ini personality dan minat ini adalah kerjaya kan. So bila dia sepadan apabila dia sepadan bila dia sepadan antara kerjaya dengan dia punya minat, maka dia akan mendapat kepuasan kerjaya dan produktif dia akan berkembang. Ini teori asas dia. Ini adalah pendapat dia. Pendapat dia, dan teori ini mengatakan bahawa manusia ada personality dan minat, dan dia ada kerjaya. So bila persekitaran kerja tu tally betul-betul sama dengan minat dan personality, minat personality tu tally ataupun sepadan dengan persekitaran kerja, maka untuk mendapat kepuasan dan produktiviti akan meningkat. Okay. Itu adalah faktor-faktor personality, itu adalah antara satu faktor yang menyebabkan individu itu boleh berkembang dalam kerjaya dia. Apa lagi? Peranan yang ni tadi kita baca sikit Being a worker is just one of your life role in addition to others such as a student, parent and child. Super lifespan theory directly address the fact that we each play multiple roles in our life and that this role change over the course of our life. Okay. How they think about their self in their roles, the requirement of them and the external force that affect them may influence how they look at career in general and how they make choice for ourselves. Maksudnya peranan dia contoh dalam kalau kat sini kalau tengok career super kan, dia super ni dia ada macam benda perkembangan pertumbuhan atau pengekalan maintenance. Jadi setiap perkembangan yang decline tu dia akan mempengaruhi pekerjaan tu. Okay, masa umur 30, 40, 40 hingga 50 ni, 30 hingga 40 ni kita nampak dia semakin kuat jadi waktu ni dia makin berkembang. Lepas tu dah masuk 60 tu dia semakin menurun Jadi dia pun malas lah dah kurang lah melibat aktiviti-aktiviti bekerja, dia lebih bersifat santai. Jadi life role ni dia berkaitan dengan perkembangan kerjaya, dan ini kita akan tengok daripada teori super nanti So macam mana super melihat perkembangan kerjaya itu, ada beberapa fasa dia. So fasa-fasa ni akan mempengaruhi dia punya perkembangan kerjaya dia. Okay. Ini kita akan bincang 7 dulu, lepas tu kita akan sambung besok Besok kita kelas kita pagi. Okay. So previous experience. Okay. Ini kita akan tengok daripada Crambos Social Learning and Plain Happenstance Theory address factor related to our experience with other and the previous work situation. Having positive experience and role model working in specific careers may influence the set of career we consider as option for ourselves. One aspect of social cognitive career theory address that fact that we are likely to consider continuing a particular task if we have had a positive experience doing it. In this way, career counselor focus on areas in which clients have had proven success and achieved positive self-esteem. Okay, ni macam ni. Contohnya kita ni contoh kita masuk PRS kan. Bila kita masuk PRS kan, kita banyak positif pengalaman-pengalaman manis. Contoh orang kata kan, oh baguslah kakak ni kan, bagus, kakak ni kalau cakap baik, kakak ni suka membantu. Okey, dia masuk persatuan PRS. Dia dapat banyak positif experience kat situ kan. Lepas tu dia masuk pula kelab pengangkap kan. Kalau pengangkap ataupun masuk kelab macam buat tahniah ke, selalu kena marah. Kata awak ni tak boleh bagi hukuman lah. Lemah lembut sangat kan, lemah, tak bermaya.
Jadi dia ada bad experience. Okay? Jadi manusia ni akan pilih suatu kerjaya yang dia ada positive experience yang lepas. Contoh dia akan banding. Ya, aku rasa aku tak sesuai jadi tentera. Sebab tentera ni suka marah-marah. Aku tak suka nak marah-marah. So, bila aku masuk Watania, aku selalu kena marah. Sebab bagi hukuman pun tak tegas. Suara pun tak kuat. Tapi bila aku masuk PLS, ramai kawan aku suka dengan aku. Lepas tu, bila buat program, ramai yang puji. Kata aku ni memang pandai memberi semangat pada orang lain. Jadi, previous experience tadi tu, dia memberi kesan kepada kita dalam kita menentukan faktor dalam kita memilih kerjaya dan berkembang dalam kerjaya itu. Sebabkan faktor kita. Contoh, kita dalam bidang sukan. Contoh kita masuk sukan rugby. So dalam sukan rugby ni, kita banyak skor try ataupun dapat gol lah, dapat mata. Sebab kita kemahiran kita kan. Tapi bila kita masuk bola, kita masuk sukan bola, kita macam tak menonjol dalam sukan bola tu. Setiap kali kita dapat bola, kita nak tendang orang lain ambil. Jadi kita tak ada skill tu. Jadi pengalaman kita terlibat dengan dua sukan tu, jadi kita lihat keupayaan kita. Okey, aku ni lebih menonjol dari sukan rugby. Jadi apa kata aku fokus dalam menjadi atlet dalam bidang rugby daripada bola. Jadi previous experience itu, iaitu kebanyakan yang positif, dia akan mempengaruhi kita dalam kita membuat memilih kerjaya itu. Itu yang maksud dia bagaimana previous experience itu juga memberikan satu pengaruh kepada kita dalam kita membuat suatu pemilihan kerjaya untuk kita berkembang dalam sesuatu pekerjaan yang kita pilih ataupun career yang kita pilih. Yang seterusnya adalah culture. Culture, racial and ethnic background as well as the culture of individuals, regional area, local community, extended family may impact the career decision. Our culture often shape our value and expectation as they relate to many parts of our life, including job and careers. Multicultural career counselling has emerged as a specialized field to take these influences into consideration when counselling client and student. Jadi dalam perkembangan hidup manusia ini, kita percaya dalam satu counselling bahawa budaya, bangsa, background, komuniti, keluarga, dia sangat mempengaruhi dalam seseorang itu membuat keputusan. Termasuklah keputusan dalam membuat kerjaya. Jadi budaya ini pun kita tidak boleh satu elemen yang kita perlu lihat, dan sekarang ni kita juga melihat bagaimana kaunseling pelbagai budaya ini dapat mempengaruhi seseorang itu dalam menentukan pilihan kerjayanya. Okay. Dan yang kita ambil yang ketujuh, tadi culture, dan seakhirnya kita akan lihat dari segi gender. Gender ni macam Tina both men or women have experienced career-related stereotype. Gender is a factor included in a multiple career development theory and approaching including social learning and multicultural career counselling. How we view ourselves as individuals may influence both the opportunity and barriers we perceive as we make career decision. Contohnya, kadang-kadang ada kerja-kerja yang memerlukan kita seorang lelaki kerja buat. Kadang-kadang lah kadang-kadang. Contohnya apa? Contohnya kalau kita nak jadi pemandu lori contoh lah kan. Jadi bukan perempuan tak boleh buat. Tapi kadang-kadang tak sesuai waktu ketika perempuan tu tengah mengandung. Jadi tak sesuai kan dengan fizikal wanita itu. Jadi perlukan lelaki. Kadang-kadang kerja yang menyebabkan shift, shift pagi petang, kadang-kadang kita yang ada anak ataupun kita rasa macam ada benda-benda yang kita tak boleh buat. Jadi itu ekspektasi kita terhadap jantina tu pun mempengaruhi. Tetapi tidak menghalang sebenarnya. Contoh kalau kita nak jadi, contoh sekarang ni kita tengok tapi itu tidak memberi pengaruh, tapi ada sedikit. Contoh sekarang ni kita tengok tukang masak, biasa kerja masak ni lebih dominan kepada wanita. Tapi tidak. Tapi wanita ni tidak, dia lebih kepada sekarang lelaki. Chef pun ada yang lelaki. Dan tukang jahit pun ada lelaki. Tukang masak pun, tukang make up pun sekarang lelaki. Tapi ada juga. Tapi kalau kita nak berkembang, contoh kerja kerjaya tertentu, kadang-kadang ada faktor-faktor stereotype tentang sesuatu jantina itu. Kadang-kadang ini kerja tak sesuai untuk lelaki, kadang ini kerja tak sesuai untuk perempuan.
Tapi itu sebenarnya dia mempengaruhi, tapi ia bukanlah faktor yang besar dalam menentukan kejayaan. Okay. So kita berhenti setakat sini dulu. So kita akan sambung lagi beberapa besok. So cikgu buka jika ada persoalan-persoalan ataupun daripada pelajar-pelajar. Okey, ini ada yang tanya. Cikgu, ada yang tanya portfolio itu boleh selitkan sijil ke? Boleh, sangat digalakkan. Ya Firdaus, boleh jawapan dia. Okey, ada 30 minit ni. So dalam 30 minit ni cikgu buka kepada beberapa soalan ataupun apa-apa saja yang pelajar nak tanya. Okey, silakan. Kalau tengok rubrik tu kan, dekat Minimo tu, sebab dia orang ada tanya kat grup ni, apa yang assignment ketiga ni adakah yang nombor 2 dalam rubrik tu ke? Yang kena present portfolio tu? Sekejap cikgu tengok balik lah Sekejap. Yang mana Firdaus? Yang laporan individu dan pembentangan Ya, yang bawah sekali tu. Okey, pembentangan 5 markah. Pembentangan laporan tu lah. So yang itu kira kena present macam mana cikgu? Itu video. Itu buat video present. Video present. Kamu boleh gunakan PowerPoint ataupun awak boleh guna video lah, tapi jangan ada kat situ ada ni tak berapa lama. Tak ada. Okey, kalau cikgu jangan lebih 10 minit lah Okey, baik cikgu. 5 minit ataupun 5 ke, so jangan 10 minit cikgu rasa lama tu. 5 ke 7 minit lah macam tu. Okey, Hantar dalam bentuk apa cikgu? soft copy. Copy di email ke? Email? Macam ni, kalau kata email tak cukup support, awak boleh masuk dalam Google Drive tau. Kalau ada Google Drive atau awak boleh link dengan cikgu. Kalau tak boleh, awak cuba dulu cuba kalau apa? Kalau saya buat grup kelas dekat Telegram boleh cikgu? Telegram untuk hantar assignment lah. Kalau cikgu selesa lah. Boleh lah, boleh guna Telegram. Okey, baik cikgu. Telegram dia besar kan, dia boleh masuk kan. Boleh lah. So buat tu sampai hantar. Cuma cikgu prefer lah, kalau cikgu lebih prefer kalau you masuk dalam Lantera tu. Lantera tu dia boleh kan, awak masuk, nanti cikgu akan sediakan tapak, cikgu Dr. Jasmine akan sediakan tapak, awak masuk kat situ, upload kat situ. Sebab kat situ tu satu alternatif yang pertama. Satu yang Firdaus boleh buat adalah pastikan semua pelajar masukkan assignment tu dalam Lantera tu. Okey, yang kedua, kalau ada masalah pelajar boleh hantar kepada email cikgu. Dan last choice, kalau tak boleh juga boleh masuk dalam Telegram, tapi itu adalah pilihan yang ketiga. Baik cikgu. Okey, boleh jelas So saya confirmkan balik. So laporan individu ada 3. Yang pertama laporan untuk teori kejayaan tu, berdasarkan satu teori kejayaan. Nombor 2 portfolio. Yes. Nombor 3 video present portfolio tersebut. Betul. Okey, baik cikgu. So janganlah panjang sangat lah Kalau okey, dah 5 minit ke 7 minit tu okey lah. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Okey, cikgu saya nak tanya. Siapa ni Saya Fatin Amanina. Ya, Fatin. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan faktor. Okey, faktor ni kalau kita tengok kan daripada segi gender, daripada soft skill dan sebagainya, okey. Perkara-perkara ni sekurang-kurangnya macam seseorang tu lah kan, untuk contoh berkecimpung dalam kerjaya sebagai seorang cikgu ke ataupun sebagainya, faktor ni ada limit ke ataupun mungkin ada orang 5, mungkin ada orang 7 ataupun sebagainya? Ini faktor yang mempengaruhi. Dia tak semestinya 5 ke 3 ke, dia tak macam tu lah Fatin Dia itu antara faktor dia. So tak semestinya, kadang-kadang ada 5, ada 7, dia tidak fix lah tapi itu adalah antara faktor. Contoh cikgu tanya Fatin minat menjadi pesyarat sebabkan faktor apa yang utama Fatin rasa?
mungkin sebab life role saya, mungkin sebab daripada saya punya culture, sebab saya punya environment family semua kebanyakannya adalah cikgu. Dan mungkin saya nak menjadi lebih daripada cikgu macam tu. Okay, nampak tak? Itu dipengaruhi oleh awak punya, satu mungkin awak minat, disebabkan parental value atau expectation. Itu salah satu sebab lah. Tapi ada juga orang sebab lain. Okay, kamu antara yang cikgu lihat adalah disebabkan mungkin kamu punya minat, interest, and type personality, dan mungkin disebabkan oleh parental value and expectation. Okay. Ada lain tak rasa kenapa Fatin minat berkecimpung dalam bidang guru dan pensyarah ni? Ada Fatin? Selain daripada pengaruh keluarga dan awak sendiri minat, ada lagi tak faktor-faktor yang kamu rasa? Masa kecil-kecil dulu pun awak pernah rasa memang bila kalau nak main-main je awak akan jadi cikgu. Ada ke rasa macam tu? Ada, sebab kalau hari weekend je mesti kumpul ramai-ramai main cikgu-cikgu, main berlakon. Nampak tak? Itu ada antara faktor-faktor lah. Okay? Dia tak semestinya satu faktor. Mungkin dia ada kat sini ada 13 faktor. Mungkin ada 13 faktor tu ada 5 faktor. 5 faktor dan seterusnya. Okey? Okey, selain daripada soalan, terima kasih kerana soalan. Ada lagi soalan lain berkaitan dengan faktor? Sila. Okey, ada soalan? Silakan. Saya buka lagi 5 minit ke untuk soalan berkaitan dengan subjek. Saya tengok WhatsApp group kalau ada masuk dalam WhatsApp group kita. Okey. Okey, ini soalan last daripada saya. Okey, tadi kan Firdaus ada bertanya berkaitan dengan tugasan. Okey, kalau kita lihat dekat tugasan nombor 2 adalah portfolio, dan ketiga adalah present berkaitan dengan portfolio. Okey, sekarang secara ringkasnya, portfolio tu secara details apa yang kita perlu attach, contohnya sijil-sijil. Okey, daripada perkara tu kita cuba minimizekan untuk buat video dalam durasi tak lebih 10 minit. Macam tu ke? Ya, apa yang awak nak present lah tentang diri awak. Tapi berkaitan dengan portfolio. Okey. Contohnya awak boleh present tak semestinya itu, tapi awak boleh present tentang portfolio tentang diri awak. Tapi ia berkaitan dengan portfolio tu. Okay, ada lagi pelajar? Ringkasan lah kan? Betul tak? Ringkasan masuk awak. Dia apa yang berkaitan dengan portfolio lah Fatin. Apa yang berkaitan dengan portfolio awak, jadi awak boleh bentangkan. Faham. Terima kasih. Okey, kalau individu kalau buat individu yang jurnal tu, biasa individu kalau kita tengok pada markah individu tu markah dia sebanyak 15%. Jadi muka surat antara tidak boleh lebih daripada 10 lah. Tapi kalau portfolio ni kalau 25 markah, jangan lebih 20 markah, 20 muka surat.
Baik, ada lagi apa soalan? Okey, kalau tak ada, so kita berhenti dulu setakat ni. So, dari semasa besok kita akan sambung insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, kelas akan mula pukul 8. So, kalau tiada ada, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. So, insyaAllah kita akan sambung kelas pada esoknya. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Terima kasih, cikgu.